Hai murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini sekali lagi murid akan bersama dengan Cikgu Muhammad Nizam dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. So, Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat, dan sebelum murid melakukan aktiviti kita pada minggu ini, pastikan murid telah pun berpakaian lengkap, okey, dan juga telah bersedia untuk pelajaran. Terutama sekali murid telah pun bersarapan pagi. Okey, untuk pagi ini sebelum kita mulakan kelas ataupun mulakan pelajaran pendidikan jasmani, okey, murid boleh rujuk kepada buku teks muka surat 32 dan 33. Okey, muka surat 32 dan 33. Okey, jadi apa yang pada hari ini dapat? Yang pertama, hari ini kita akan belajar tentang sokongan, imbangan sokongan kita. Sebab kalau kita tengok rumah yang kita buat, kita perlukan batu sokongan. Begitu juga dengan diri kita. Okey, kalau kita nak bergerak, kita perlukan sokongan. Okey, dalam pendidikan jasmani kita ada 4 jenis sokongan. Okey, tapi sebelum itu, okey, murid-murid dah bersedia semua? Okey, kita mulakan kelas kita dengan baca Fatihah dan doa belajar. Okey, sedia? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey murid. Okey, so hari ini murid akan belajar bagaimana kita nak buat imbangan badan kita dengan memerlukan sokongan-sokongan daripada anggota badan kita. Sokongan yang diperlukan, okey, kita boleh menggunakan tangan kita, kita boleh menggunakan anggota badan kita, dan kita menggunakan kaki kita. Okey, dalam pendidikan jasmani ada 4 jenis tapak sokongan. Ada 4 jenis tapak sokongan. Satu yang berbentuk satu tapak sokongan, iaitu kita menggunakan satu sahaja tapak sokongan, sama ada kita gunakan satu kaki ataupun satu tangan. Kemudian yang kedua, kita menggunakan 2 tapak sokongan. Nanti kita akan tunjukkan macam mana pelakuan 2 tapak sokongan. Dan yang ketiga, kita memerlukan 3 tapak sokongan. Dan yang keempat, kita memerlukan 4 tapak sokongan. Okey, tapi sebelum itu kita akan buat senaman ringan kita sebelum kita melakukan aktiviti kita semua. Okey, tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Okey. Tolak kepala kita. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, angkat kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita dah di tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Ya. Okey. Itu adalah kita yang pertama, senaman. Kenapa kita perlu meregangkan badan-badan kita? Supaya aktiviti kita lebih lancar dan mudah. Okey, tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Okey, sekiranya memurid buat aktiviti ini di dalam rumah, okey, memurid tak perlulah menggunakan alas. Tetapi macam cikgu buat di luar rumah, cikgu perlukan alas untuk menunjukkan. Tak ada alas pun tak apa, tapi alas ni ialah sebagai tapak sokongan untuk kita buat. Okey. Yang pertama, okey.
cikgu akan tunjukkan kepada kamu ialah satu tapak sokongan. Macam mana tapak sokongan? Ialah apabila kita berdiri, kita menggunakan hanya satu kaki. Contoh, yang pertama, satu tapak sokongan, cikgu menggunakan satu kaki kiri. Okey, cikgu angkat kaki kanan. So, pada ini kaki kita berdiri hanya ada satu saja tapak sokongan. Okey, kita tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita tukar kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Ataupun kita duduk. Okey. Satu tapak sokongan. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Itu contoh yang pertama, iaitu kita menggunakan satu tapak. Okey, yang kedua kita menggunakan dua tapak sokongan. Okey, macam mana dua tapak sokongan? Sama ada kita menggunakan dua kaki. Okey, ini dua tapak sokongan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ataupun kita menggunakan dua tapak sokongan, satu kaki, satu tangan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Atau kita guna kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita menggunakan dua. Ataupun kita menggunakan lutut. Lutut 1. Okey. 2, 3, 4, 5. Okey, itu kita menggunakan dua tapak sokongan. Okey. Yang ketiga, mungkin kita boleh menggunakan tiga tapak sokongan. Okey, kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 32 dan 33. Okey, ada bermacam jenis tapak sokongan. Cikgu tunjukkan sebahagian saja. Okey, kalau tiga tapak sokongan, okey, kita berdiri. Okey, kita tambah satu. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ataupun 1, 2, 3, 4, 5. Atau kita menggunakan dua tangan, satu kaki. 1, 2, 3, 4, 5. Atau 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita menggunakan dua sokongan. Okey, ataupun kita menggunakan 4. Tadi 3 sokongan. Okey, apa lagi? Kita boleh menggunakan 3 sokongan kan? Mana kita gunakan kaki dan gunakan. Okey, kita gunakan 4 sokongan. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi kita menggunakan 4 sokongan. Okey, jadi tadi cikgu dah terangkan kepada murid, kita ada 4 jenis tapak sokongan. Yang pertama, kita menggunakan satu tapak sokongan. Yang kedua, kita menggunakan dua tapak sokongan. Yang ketiga, 3 tapak sokongan. Dan yang keempat, 4 tapak sokongan. Jadi, murid-murid boleh melakukan aktiviti ini sama ada di dalam rumah ataupun di luar rumah. Pastikan murid diawasi oleh ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa dalam memantau aktiviti kita pada hari ini. Okey, walaupun ringkas sahaja, okey, dan setiap aktiviti ini, okey, murid-murid boleh lakukan ikut dalam buku kamu, ikut dalam buku teks itu, mungkin ulang-ulang sebanyak 3 atau 5 kali mengikut kesesuaian. Okey, jadi itu saja penerangan cikgu. Semoga apa yang kita belajar hari ini pertama ialah murid-murid dapat menguasai teknik ataupun dapat menguasai bagaimana badan kita diimbangkan dengan sokongan-sokongan yang cikgu sebutkan tadi, iaitu menggunakan satu tapak sokongan, 2 tapak sokongan, 3 tapak sokongan dan 4 tapak sokongan. Jadi itu saja, cikgu harap semua murid dapat manfaat daripada video yang cikgu rakamkan ini, dan seterusnya murid dapat melakukan aktiviti di rumah, supaya kita dapat seterusnya dapat menyihatkan tubuh badan kita. Dan walaupun kita hanya duduk di depan komputer ataupun telefon, tapi kita ada sedikit pergerakan aktiviti. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar memurid? Cikgu harap semua memurid berada dalam keadaan sihat. Apa khabar memurid satu Jazari, satu Farabi dan satu Kindi? Okey. Sebelum kita mulakan kelas pagi ini berkaitan pendidikan kesihatan minggu yang ke-33. Okey. Apakah yang memurid makan pada hari ini? Sarapan pagi tadi, mungkin murid minat pada nasi lemak, mungkin ada yang minum Milo, mungkin juga ada yang makan sandwich. Okay? Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang unit yang ke-9, iaitu makanan yang berkhasiat. Okay, makanan yang berkhasiat. Jadi memberi tahu apakah yang dikatakan makanan berkhasiat ni? Makanan yang berkhasiat ini daripada unit yang apa yang kita belajar ialah suatu makanan yang memberi manfaat kepada kita, kan? Contoh, bila kita makan, ada orang dia makan waktu pagi, ada orang dia makan waktu petang. Tapi kita sebagai seorang pelajar, seelok-eloknya, murid-murid dikehendaki makan terlebih dahulu ataupun kita makan secara seimbang. Jadi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Pertama, kita akan pelajari tentang piramid makanan. Kita akan belajar tentang piramid makanan kerana di dalam piramid makanan terdapat beberapa bahagian ataupun beberapa jenis makanan yang perlu diambil dan juga kadar makanan yang murid-murid kena ambil. Kemudian kita akan pelajari tentang pinggan sihat Malaysia. Kenapa ada pinggan sihat Malaysia ni? Sebab dalam pinggan sihat Malaysia ini dia merangkumi satu jenis menu makanan yang seimbang, yang mana terdapat makanan yang memberi kesihatan, makanan protein, makanan buah-buahan dan sayuran, makanan karbohidrat dan juga makanan yang memberi tenaga kepada kita semua. Jadi murid-murid tengok apakah yang murid makan waktu pagi tadi. Macam mana cikgu bagi tahu, mungkin juga ada di antara murid yang suka makan nasi lemak. Ada juga murid yang makan sandwich. Dan juga ada murid-murid yang makan pelbagai jenis makanan. Jadi untuk itu, sebelum kita belajar tentang lebih lanjut tentang makanan yang berkhasiat ini, kita pelajari dulu apakah standard pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, diharap murid dapat mengetahui jenis makanan yang berkhasiat. Semua makanan yang kita makan tu ada yang berkhasiat dan ada yang tidak berkhasiat. Jadi apakah dia makanan yang berkhasiat? Contoh, murid boleh lihat dalam buku teks muka surat 92. Dalam buku teks muka surat 92, pelbagai jenis makanan yang berkhasiat. Yang kedua, diharapkan murid dapat memahami apakah kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat. Kalau tadi kita mengetahui jenis makanan yang berkhasiat, kali ini kita faham pula kenapa kita perlu mengambil makanan yang berkhasiat. Apa yang diharapkan murid dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang jenis makanan berkhasiat serta kepentingan pengambilan makanan berkhasiat. Murid dapat mengetahui jenis-jenis makanan untuk sarapan pagi ataupun untuk makan tengah hari
dan juga untuk makan malam. Dan juga kenapa kita perlu mengambil makanan yang berkhasiat ini mengikut waktu-waktu makan. Sebab tak semua makanan yang murid-murid makan boleh dimakan pada setiap waktu. Ada makanan yang murid-murid boleh makan untuk sarapan pagi. Ada juga makanan yang murid-murid makan itu mungkin boleh digunakan atau makan pada makan tengah hari ataupun makan malam. Okey, kalau kita melihat buku tab muka 92 tadi, okey, Nazriah dan ibu bapanya telah pergi ke pasar untuk membeli makanan. Jadi, Nazriah bertanya kepada ibu, makanan yang ada di pasar ini adalah makanan berkhasiat. Contoh, apakah Nazriah nampak? Nazriah nampak di pasar tersebut ada orang yang menjual ikan. Ada juga orang yang menjual jagung. Ada juga penjual yang menjual ayam. Kemudian menjual tomato dan juga jual telur ayam. Selain daripada 5 ini, kan, Nazriah juga nampak banyak lagi makanan yang berkhasiat. Okey, murid-murid. Mungkin murid-murid tertanya, apakah yang dimaksudkan dengan makanan berkhasiat? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan makanan berkhasiat? Makanan yang berkhasiat ini ialah makanan yang mengandungi nutrisi yang diperlukan manusia seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral dan lemak pada kadar yang betul. Apakah maksud makanan berkhasiat? Makanan berkhasiat ialah makanan yang mengandungi nutrisi yang diperlukan manusia seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral dan lemak pada kadar yang betul. Itulah yang kita katakan pinggan sihat Malaysia, yang mana dalam pinggan tersebut mesti adanya karbohidrat, protein, vitamin, mineral dan lemak. Okey. Contoh yang Nazriah nampak di pasar, Nazriah nampak jagung. Kemudian Nazriah nampak ayam, tomato, telur ayam dan juga ikan. Okey. Cuba kita lihat apakah yang dikatakan ataupun apakah yang dimaksudkan piramid makanan Malaysia pada tahun 2020. Okey, piramid makanan ini merupakan satu panduan pengambilan makanan harian kita. Okey, ada 4 bahagian yang murid-murid perlu tahu dan yang terdapat dalam piramid makanan. Tetapi jangan murid lupa yang mana murid-murid perlu minum air kosong setiap hari 6 hingga 8 gelas sehari. Murid perlu minum air kosong pada setiap hari. Dalam anggaran 6 hingga 8 gelas sehari. Cuba kita lihat satu persatu apakah yang terdapat dalam piramid makanan. Kalau di bahagian bawah, terdiri daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kementerian Kesihatan Malaysia mengesyorkan atau mencadangkan buah-buahan dan sayur-sayuran hendaklah diambil 2 hingga 3 hidangan. 2 hingga 3 hidangan. Maksudnya kalau boleh tak boleh lebih daripada 2 atau 3 hidangan. Pada aras yang kedua, terdiri daripada nasi, bijirin, produk, bijirin penuh dan juga ubi. Berapa banyak kita boleh ambil dalam bahagian yang kedua ini? Sama juga
hidangan ini hanya boleh diambil 3 hingga 5 hidangan pada setiap hari. 3 hingga 5 hidangan setiap hari. Untuk bahagian seterusnya, bahagian yang ketiga terdiri pada susu dan produk ternusu. Contoh macam Milo. Air Milo, air susu. Jadi hanya memerlukan 2 hidangan. Memerlukan 2 hidangan. Manakala ikan, telur atau daging serta ayam, memerit hanya perlu makan 1 hingga 2 hidangan sahaja. Dan yang terakhir adalah had pengambilan lemak, iaitu terdiri pada minyak, gula dan garam. Mari kita lihat apakah kepentingan mengambil makanan yang berkhasiat. Pertama, makanan yang boleh mengekalkan kesihatan kita. Pertama ialah makanan yang boleh mengekalkan kesihatan kita. Apakah yang boleh mengekalkan kita? Yang pertama ialah lobak. Yang kedua ialah buah limau. Yang ketiga salad. Dan yang keempat brokoli. Keempat-empat ini adalah makanan yang kita boleh makan kerana ia boleh mengekalkan kesihatan tubuh badan kita. Seterusnya ialah makanan yang memberi sumber tenaga. Di bahagian yang kedua tadi, makanan yang memberi sumber tenaga terdiri daripada beras, mi, ubi-ubian ataupun ubi, keledek dan sebagainya, serta roti. Inilah dia makanan yang boleh memberi sumber tenaga. Tadi makanan yang boleh mengekalkan kesihatan, dan kali ini yang kedua ialah makanan yang boleh memberi sumber tenaga. Seterusnya ialah makanan untuk tumbesaran. Murid boleh makan ikan, boleh makan daging, boleh makan ayam, boleh makan telur ayam. Kesemua ini adalah makanan untuk memberi tumbesaran kepada diri manusia. Jom kita lihat apakah kepentingan makanan berkhasiat. Pertama, apabila murid makan dengan menu makanan yang berkhasiat, minda kita akan menjadi cerdas. Kedua, kita akan merasa cergas dan bertenaga. Ketiga, setiap hasil yang kita makan, contohnya kita makan buah tadi, dia boleh membina gigi dan tulang yang kuat. Contoh minum susu lah. Minum susu, dia boleh membina gigi dan juga tulang yang kuat. Dan yang terakhir, apabila kita makan makanan yang berkhasiat, perkembangan tumbesaran kita akan menjadi sempurna. Maksudnya tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi. Jadi itu saja. Cikgu harap murid dapat menyelesaikan apakah yang dimaksudkan makanan yang berkhasiat, dan juga apakah jenis-jenis makanan yang berkhasiat, serta apakah kepentingan makanan berkhasiat ni kepada diri manusia. Jaga diri. Cikgu harap semuanya dapat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.